Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Setiap orang pasti ada kisah yang tak dapat diluahkan. Kisah suka dan duka. Kisah geram dan dendam. Kenapa dibiarkan terbuku di hati? Suarakan hati anda di podcast Suara Hati hanya di Shock. Hai, terima kasih kerana mendengar podcast Suara Hati di SYOK Shock. Hai, Mada dekat sini. Mada akan jadi host untuk podcast Suara Hati, di mana podcast ni kita akan membaca luahan suara hati dari pendengar-pendengar podcast di Shock. Kalau korang ada rasa nak cerita sedih ke, cerita happy ke, cerita lawak ke, ataupun cerita seram pun, kita orang sudi untuk dengar. Just korang pergi je ke laman web bm.shock.my. Boleh je hantar cerita korang dekat podcast Suara Hati. Alright, untuk episod yang pertama ni, kita dapat daripada seorang anak. And dia tak cerita siapa nama dia semua. Dia just cakap nama dia K je. Alright, so Mada akan bacakan dia punya cerita. Salam Min, terima kasih kerana membaca post saya. Saya tak tahu macam mana nak mulakan cerita saya. Tapi saya rasa saya dah tak mampu lagi nak bertahan. Saya memang sakit hati dengan ibu saya. Kenapa? Sebab saya rasa ibu saya terlalu lebihkan kakak saya. Sampai saya rasa betul ke saya ni anak kandung? Aduh, dah lama saya pendam. Tapi saya pun ada perasaan. Ya, kalau diikutkan kakak memang dari zaman sekolah lagi. Semualah orang sayang dan suka. Sampai satu time tu saya rasa macam kakak saya ni ada pakai bomoh ke? Sebab di mata saya kakak saya ni biasa je. Tapi kalau di mata orang lain, terutama sekali ibu saya, dialah paling baik, paling best, semualah betul. Tak pernah ada salah. Tapi beberapa bulan lepas, saya rasa ini yang paling ultimate sekali. Saya sebenarnya bersusah payah kumpul duit kerja freelance. Niat saya untuk membeli kereta sendiri. Tiba-tiba ibu saya cakap dia nak guna duit sikit. Katanya nak pakai untuk beli barang modal kedai. Sekali, saya baru dapat tahu, rupanya duit yang saya penat-penat cari itu ibu saya buat untuk tolong kerja kahwin kakak saya yang nak kenduri ujung tahun ni. Ya Allah, time tu rasa bengang sangat. Saya mengamuk. Tapi kakak saya memang tak tahu pasal ni. Dia kemudian suruh ibu saya pulangkan balik semua duit-duit tu. Tapi yelah, semua barang pun dah beli. And yang paling sakit hati sekali, ibu saya siap panggil saya kedekut. Berkira dengan kakak sendiri. Saya bukan berkira. Saya rasa macam cukup-cukup lah. Cukuplah layan saya macam saya ni tak ada hati dan perasaan. Serius, saya sedih sangat. Kecewa dengan sikap ibu saya. Okey, sedihlah juga kalau macam ni. Sebab, yelah, kadang-kadang pergaduhan adik-beradik ni, ibu bapa selalunya terlepas pandang. Macam Mada sendiri, Mada memang ada 3 orang anak. Kadang-kadang, the way Mada treat each of everyone tu pun macam dengan A mungkin keras sikit, dengan B kena lembut sikit. Sebab itu karakter diorang kan. Tapi kita tak tahu kan apa perasaan anak-anak kita kan. So perhatianlah kepada ibu bapa dekat luar sana. Mungkin tanpa sedar kita ni terpilih kasih, kan. Kita tak tahu macam mana susah anak-anak ni nak cakap rasa marah dia dekat kita out of respect lah. Kadang-kadang kalau dia terus cakap kata, Mami, I tak suka lah cara Mami macam ni. Mungkin susah, betul tak? Mungkin rasa macam dia orang tak boleh nak sampaikan benda tu sebab dia takut tak respect kan. Tapi sebenarnya kita as parent memang kena pandai. Percaturan dia sekarang dekat sini. Parent kena tahu and pandai untuk differentiate anak-anak kita ni macam mana, so that perhubungan adik-beradik ni dia tak renggang lah sebab cara kita treat anak-anak kita. Sebab kalau diikutkan balik kan, memang kalau orang dulu-dulu lah, kalau abang, kakak wajib mengalah dengan adik. Tapi ni terbalik. Ni adik pula kena mengalah dengan kakak kan. Macam kesian lah juga kan. To be honest, Mada teringin nak tahu on dia punya ibu punya side of story tau. Kenapa ibu tu rasa kakak tu macam the best kid. Macam K ni cakap tadi kan, dia rasa macam mak dia tu treat kakak dia tu like the best of the best lah. K ni out of Mada punya perspektif lah. Mungkin kakak dia ni memang pandai menjaga hati mak dia, and mak dia rasa dengan kakak ni lebih senang nak berurusan compare tu dengan adik ni. Maaf K, bukan Mada nak backup ibu K ke apa, tapi Mada faham sangat tahu perasaan macam terasa tersisih ni. Sebab yelah, tambah-tambah pula macam K cakap tadi kan, dia penat-penat kumpul duit, tiba-tiba duit tu pakai untuk kerja kahwin kakak dia. Memanglah rasa macam kalau Mada pun
boleh tahan jugalah. Mestilah rasa macam bengang lah juga kan. Penat-penat kerja, buat freelance semua. Tiba-tiba duit tu pakai untuk orang lain punya hari bahagia. Habis aku tak boleh bahagia kan. So yes, Mada faham perasaan tu. Tapi macam mana, apa pun sekali yang you nak marah ni adalah mak you and orang yang besarkan you. So cuba cari kekuatan untuk berdepan dengan you punya mother and cakaplah elok-elok. Rasanya mungkin ibu awak ni macam terbabas sikit dari dia punya landasan tu kan. Mungkin kalau you cakap elok-elok, instead of being explosive ataupun being rebellious, cuba slow talk. Kalau you slow talk, mungkin ibu you akan dengar suara hati you. Kita tak tahu. Tapi apa-apa pun Mada doakan semoga Kay diberi kekuatan and terus tabah dalam mengharungi hidup hari-hari mendatang. And try your best lah. Try your best untuk ceritakan apa yang terbuku dalam hati you elok-elok dengan you punya ibu. Sebab macam mana pun emak tu akan sayangkan anak dia. Mungkin ada sedikit lah here and there yang you punya mother tak nampak kan. Tapi tak apa, harap bersabarlah. Okay, apa pun terima kasih kerana sudi kongsikan cerita ni dengan kita orang dekat podcast Suara Hati. Kepada yang lain, kalau korang ada apa-apa lagi cerita yang korang nak share, korang boleh kongsi cerita korang di laman web pm.shock.my. Submit cerita korang kat sana, nanti kita orang akan bacakan. And jangan lupa untuk episod akan datang dengarkan podcast Suara Hati bersama Mada. Bye. Assalamualaikum.